Bersama dengan rakan saya Ridwan Mustafa telah bersedia untuk bercakap tentang program Pondok Masjid. Silakan Ridwan. Terima kasih Hana. Jadi Debbie tadi dia bercerita pula tentang makanan yang membuatkan perut saya lapar. Cuma pesanan saya lah, kalau cerita pasal makanan ini jangan lupa untuk amalkan diet suku-suku separuh yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga kita perlu ambil tahu juga tentang piramid makanan 2020 yang baru sahaja dilancarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi jaga kesihatan itu tanggungjawab kita. Jadi untuk slot kali ini seperti Hana maklumkan kepada anda, kita akan berkongsi kepada anda tentang program Pondok Masjid, pengajian agama bermodul secara dalam talian. Bersama saya di studio pada kali ini seperti biasa, saya sudah pun biasa bersama dengan kalau dulu saya panggilnya Tuan Haji, tapi alhamdulillah tahniah diucapkan kepada Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Sekali lagi kita bersua Datuk. Alhamdulillah, terima kasih Cik Ridwan. Jadi Datuk, kita teruskan sahaja dengan program Pondok Masjid Datuk. Okey. Kalau dulu panggil Tuan Haji, sekarang Datuk tak mengapalah. Okey, terima kasih. Itu merupakan satu orang kata perkembangan positif dalam Alhamdulillah. program Pondok Masjid ini bagaimana Datuk? Okey. Terima kasih Cik Ridwan. Bila dimulakan dengan cerita pasal makanan, bila sebut makanan itu adalah untuk fizikal, tetapi bila sebut pengajian pondok ni maknanya disebut makanan spiritual. Nak sebut. Jadi Jawi telah pun memperkenalkan satu inisiatif baru di bawah Pelan Pengimaran Masjid Wilayah Persekutuan. Pelan Pengimaran Masjid ni dia telah pun kita draftkan pada 2020 sampai 2024. Salah satu inisiatifnya ialah Pondok Masjid. Yang ini paling penting. Sebab apa? Dia merupakan satu norma baru dalam konteks kita menepani wabak COVID-19, dan ada satu pengajian secara online di mana kita mempunyai satu pengajian yang 10 siri baru dilancarkan pada hari Selasa lepas oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Menteri, Yang Berhormat Datuk Ahmad Mazuk Syari, di mana program ini boleh diikuti melalui Facebook Pondok Masjid 2021. Yang menariknya, walaupun kita baru lancar, setelah ada 5,000 orang menjadi peserta, dan peserta ini terbuka, yang paling pentingnya mereka perlu mendaftar menggunakan QR code di dalam laman web Jawi ataupun dalam Facebook Jawi. Ini satu perkara yang saya rasa penting, sebab kita belajar kitab lama, pendekatan lama, tetapi direjuvenasikan, diremajakan, diberikan nafas baru. Jadi perkataan pondok itu sendiri, kalau orang kita lah, orang biasa dia faham apabila sebut perkataan pondok, dia macam pengajian agama secara tradisional. Ya, faham banyak di Kelantan, di Terengganu. Adakah konsepnya sama dibawakan oleh Jawi? Okey, sebab tu saya sebut tadi, maknanya bila sebut pondok, dia seolah-olah kita berada dalam suasana tradisional. Tapi kita rejuvenasikan, kita rejuvenatekan dengan nafas baru, di mana kita nak libatkan masjid-masjid di wilayah-wilayah persekutuan ini dengan satu program secara atas talian. Yang kedua, memenuhi norma baru dalam konteks ini. Dan yang ketiga, pengisian-pengisiannya ini berdasarkan kepada kitab-kitab lama, tetapi semua akan mendengar dalam 10 siri, dan insya-Allah mereka akan dapat sijil pengajian apabila mereka telah tamat pengajian selama 10 siri, bermula daripada 6 Mac sehinggalah 29 Ogos 2021 ini. Memang kita sebenarnya nak dekatkan masyarakat. Istilah pondok itu sendiri adalah satu yang signifikan dengan kaedah pengajian tradisional, tetapi kita bawa dalam konteks bagaimana dunia baru ini boleh menerima pengajian-pengajian yang diambil daripada sudut itu. Dari segi silibus pula bagaimana pemilihan pengajiannya, pemilihan mata pelajarannya dan sebagainya? Okey, jadi kita mempunyai 9 subjek, 10 siri, di mana beberapa penceramah yang telah pun kita tentukan dan kenal pasti. Yang pertamanya ialah 1 jam pengajian ini. Yang pertamanya ialah subjek yang ditawarkan oleh dalam bidang tafsir oleh Sahibul Samah Datuk Dr. Lokman Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan. Yang kedua ialah fiqh perubatan oleh Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Yang ketiga ialah dakwah oleh Brother Syah Kirin. Seterusnya perubatan Islam oleh Dr. Muhammad Omar.
Anwar, Tauhid oleh Dr. Ahmad Faisal Abdul Hamid, Tasawuf oleh Ustaz Muhammad Khair bin Sabzuddin, Sirah oleh Ustaz Muhadir Jol, dan Faraid oleh Dr. Muhammad Zamro bin Muda, manakala hadis oleh Ustaz Syafi'i bin Abdul Ghani. Maknanya semua yang masuk dalam Facebook Pondok Masjid 2021 boleh memilih, dan kalau boleh kita cadangkan mereka untuk mengikuti keseluruhan 10 siri. Dia Sabtu Ahad saja. Sabtu Ahad saja, kerana kita tidak mau mengganggu harian mereka ketika Isnin dan juga Jumaat. Dan saya yakin bahawa ianya menarik, sebab bila kita buka pendaftaran sekejap saja 3,000 lebih, lepas tu now sudah hampir 5,000 orang menepati target kita. Sebab itulah subjek ini subjek yang cukup menarik. Bagaimana kita menjemput mereka tapi dalam norma baru, insya-Allah. Adakah pendaftaran itu secara terbuka, maksudnya siapa sahaja boleh, dan juga atau wujud syarat-syarat tertentu untuk mengikuti pengajian ini? Pendaftaran itu secara terbuka. Maknanya mereka ni perlu untuk masuk dalam Facebook Jawi. Kita ada beberapa Facebook, tapi Facebook yang utama ialah page Jawi. Makna itu yang pertama. Yang kedua, bila dah daftar melalui QR code yang kita telah sediakan, mereka akan dimasukkan dalam satu grup Facebook tertutup, iaitu Pondok Masjid. Ini cukup menarik pada saya, sebab di sinilah kita bertemu dengan para ulama yang kita lihat mempunyai ilmu yang mendalam tentang subjek yang telah pun kita perkenalkan. Dan kalau Cik Ridwan nak ikut, boleh sesekali santai. InsyaAllah boleh. Cuba apabila kita bergerak kepada kaedah pengajian yang terbaru, iaitu kaedah pengajian dalam talian, nak tak nak kita kena lakukan, sebab pandemik COVID-19 telah mengajar kita banyak perkara. Ia merupakan satu alternatif untuk kita belajar dan juga mengamalkan nilai-nilai yang akan disampaikan. Jadi mungkinlah kalau kita lihat antara tenaga pengajarnya yang memang sudah pun mengajar dari segi kaedah konvensional, untuk beralih arah kepada kaedah baharu ini perlu bagaimana? Sebab interaksi dalam kamera dia tak sama dengan interaksi secara berdepan. Dari segi keberkesanan pengajaran. Kita mengambil pendekatan apabila kita mendepani pandemik COVID-19 ini, Jawi terus memaju ke hadapan. Kita anggap cabaran ini adalah satu peluang untuk kita mencipta sesuatu yang baru. Sebab itulah pelan pengimaran masjid diwujudkan, untuk kita menunjukkan masjid ini tetap berfungsi walaupun kita tutup suatu ketika dulu. Tetapi alhamdulillah lah, sekarang ni dengan perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong selaku Ketua Agama di Wilayah Persekutuan, masjid telah pun dibuka, tetapi dengan SOP tertentu. Jadi kita mempunyai studio sebenarnya, Encik Ridwan, di mana kita bermula. Kita ada satu studio di Masjid Wilayah Persekutuan, dan kita ada juga konti di masjid yang lain, dan di Jawi juga kita mempunyai studio. Tetapi yang ini kita jadikan masjid sebagai tempat dan platform masjid wilayah itu sendiri. Dan yang kedua, kita nak tunjukkan bahawa kita punya pengajian agama di alam maya ni bersifat dinamik. Maksudnya dia sentiasa berubah, tetapi matlamatnya sama saya sebut tadi. Matlamatnya ialah kita nak menyampaikan ilmu agama, ialah dalam konteks faraid. Ramai orang yang tidak faham macam mana pembagian harta apabila berlaku kes kematian. Dan yang kedua, dalam konteks fik perubatan. Kadang-kadang orang tak berapa nak faham bagaimana nak mengendalikan sesuatu kes. Ini benda yang kita rasa dia keep konsisten walaupun daripada dulu sampailah sekarang. Macam mana tafsir Al-Quran. Al-Quran itu tetap sama, tetapi mungkin kita nak mendepani isu-isu semasa yang baru. Bagaimana kita nak melihat bahawa dunia ini akan berubah, tetapi Al-Quran tetap relevan untuk dijadikan panduan kepada kita. Dan yang paling menarik, kita panggil juga Brother Syakirit, bagaimana kita nak berkawan dengan semua orang, united in diversity, bersatu dalam kepelbagaian. Bagaimana kita nak menerangkan apa itu Islam dan juga sebagainya. Ini paling penting pada saya. Bermakna bersifat dinamik. Dia bersifat dinamik dan juga ia mampu untuk menyentuh golongan muda. Betul. Yang banyak memegang handphone, yang banyak memegang gadget. Sekarang lagilah media sosial dengan pengguna iPhone dah ada Clubhouse dan sebagainya. Itu merupakan satu platform yang baru juga yang boleh diteroka lah
lah untuk sesiapa sahaja untuk menyampaikan ilmu. Kalau kita lihat program Pondok Masjid ini adalah di bawah salah satu inisiatif di bawah Pelan Pengimarahan Masjid-Masjid Wilayah Persekutuan 2021 sehingga 2024. Adakah program Pondok Masjid ini akan dijalankan selama 4 tahun ini? Dia berpecah-pecah ataupun bagaimana? Okey. Jadi ada beberapa fasa, Cik Ridwan. Sebab kita punya Pelan Pengimarahan ini akan bergerak sehingga 2024. Jadi kita akan buat fasa yang pertama sehingga bulan Ogos. Kita akan melihat daripada sudut keberkesanan dia. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana peserta-peserta yang mendaftar itu sendiri akan memberikan feedback, maklum balas. Kita akan lihat dan kita akan keep untuk terus membuat penambahbaikan. Saya setuju tadi, maknanya kadang-kadang bila kelas pengajian melalui online ini, dia bergantung kepada ketekunan dan kesungguhan. Kadang-kadang ada saja yang hidup kan, tetapi dia tak ada kat depan tu pun. Dia just buat kerja lain ataupun sebagainya. Tetapi kita yakin dengan pendekatan baru dan dengan kaedah pendekatan yang baru dan tarikan daripada penceramah-penceramah yang mungkin mempunyai follower mereka sendiri, saya yakin bahawa mereka akan mendapat katakan untuk kita punya Pondok Masjid 2021 ni akan mendapat tarikan. Kami sebenarnya agak terkejut bila kita lancar sahaja. Yang mendaftar tu ramai. Ini menunjukkan bahawa ramai orang yang nakkan ilmu sekarang ni dalam konteks itu. Tetapi kita perlu juga untuk mengetengahkan bagaimana kaedah menarik audiens, kita punya pelanggan, kita punya peserta, sebab berdepan dengan kamera ni tak sama berdepan secara fizikal. Betul. Hanya yang pernah berdepan dengan kamera je tahu Datuk Jadi Datuk, sepanjang 4 tahun ini apakah harapan Datuk melihat program ini untuk sekurang-kurangnya menyentuh anak-anak muda kita ini? Yang pertama, saya mengharapkan program Pondok Masjid ini berjaya sebagaimana inisiatif-inisiatif yang lain. Dan yang kedua, kita juga nak menunjukkan bahawa masjid dan juga surau Jumaat ataupun premis di bawah kami ini sentiasa boleh menarik anak-anak muda. Kita faham bahawa anak-anak muda ni kadang dia tertarik dengan benda yang baru, contohnya TikTok. Dan bagaimana kita cuba belajar, walaupun kita mempunyai dignity, kita ada pendekatan kita sendiri, tetapi kadang kita perlu melihat apa kehendak anak-anak muda, sebab majoriti anak-anak muda ni kalau kita dapat tarik memang cukup cantik lah. Dan yang ketiga, bagaimana kita nak menunjukkan bahawa ilmu-ilmu ini tetap relevan dalam konteks kemodenan ini, dan kita nak menarik anak muda bahawa ilmu agama dan ilmu keduniaan ini perlu diperolehi secara kolektif bersama agar kita boleh memacu ke depan dan kita berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, insya-Allah. Yang penting orang tidak melihat ilmu itu bersifat statik, tetapi kita harus melihat ilmu itu bersifat dinamik. Dinamik itu yang paling penting sekali. Paling penting, dan yang paling penting juga kita nak jawi sentiasa relevan dalam menyampaikan kaedah dan penyampaian yang terbaik. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, menerangkan kepada anda program Pondok Masjid Pengajian Agama bermodul secara dalam talian.